Baik anda selepas SPM 2.5 tahun pengajian sahaja? Tahukah anda apakah itu bidang teknologi kejuruteraan kimia? Ingin berjaya seperti Ihsan? Working as a food technologist or specialist in touring in Germany. UniKL Mindset ada jawapannya. Temui kami di Majlis Pelancaran Penjenamaan Semula Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia Khamis ini 8 malam di FB Live University Kuala Lumpur. University Kuala Lumpur, where knowledge is applied and dreams realized. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Penjenamaan Semula Program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia. Untuk makluman, program ini bersiaran secara langsung dan secara maya di Facebook rasmi MARA, MARA Negeri Melaka, Kolej Ketengah serta Facebook rasmi Universiti Kuala Lumpur. Pihak kami ingin memohon kerjasama para hadirin yang mengikuti majlis ini menerusi aplikasi Microsoft Teams untuk memastikan kamera dan mikrofon berada dalam keadaan off bagi membantu kelancaran majlis. Majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Terima kasih dan teruskan bersama kami.
Itu tadi tayangan video korporat UniKL. Semestinya ia telah mencetuskan keterujaan anda semua dan semoga kita akan terus membawa anda kekal sehingga ke penghujung majlis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Rozia Omar, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Kuala Lumpur. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zainal Ali, Dekan Universiti Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology, Pengurusan Tertinggi Universiti Kuala Lumpur, tetamu jemputan, para pengetua, guru-guru kaunseling, ibu bapa dan bakal mahasiswa UniKL MySet, warga kerja UniKL, alumni dan mahasiswa UniKL, hadirin dan hadirat sekalian. Saya Muhammad Razali Anwar, pengacara majlis untuk malam ini dan saya ingin mengucapkan selamat datang ke majlis pelancaran penjenamaan semula program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia yang dibawakan khas oleh UniKL MySet. Diharapkan anda terus setia hingga ke akhir majlis kerana majlis pelancaran ini juga akan diikuti dengan sesi sembang santai bersama alumni UniKL MySet. Hadirin sekalian, UniKL MySet merupakan antara institusi terbesar di Malaysia yang menawarkan program teknologi kejuruteraan kimia di pelbagai peringkat seperti diploma, sarjana muda dan pasca siswaza. Bagi memfokuskan pembelajaran di peringkat diploma, UniKL MySet menawarkan program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia yang terdahulu melalui 4 pengkhususan utama iaitu proses, bioproses, persekitaran dan polimer bermula tahun 2002. Program ini telah berjaya menghasilkan ramai alumni-alumni yang mana 2 daripadanya akan bersama kita sebentar saja nanti. Bagi memperkasakan lagi, program diploma ini mengikut keperluan terkini sektor industri dan juga aspirasi negara, UniKL MySet telah melakukan satu revolusi, pembaharuan dan penjenamaan semula program ini. Bagi mengetahui lebih lanjut tentang keistimewaan program yang telah diperbaharui ini, kita ikuti penerangan mengenai program diploma yang dijenamakan semula bersama yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zainal Ali, Dekan Universiti Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Razali. Yang berbahagia Dr. Rozia Omar, Presiden Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Kuala Lumpur, Ahli Pengurusan Tertinggi Universiti Kuala Lumpur, para pengetua, guru-guru kaunseling, ibu bapa dan bakal mahasiswa UniKL MySet, warga kerja, alumni dan mahasiswa Universiti Kuala Lumpur, hadirin hadirat sekalian. Universiti Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology telah bertapak di bumi Melaka semenjak tahun 2002 dan merupakan institusi pengajian tinggi terbesar di Malaysia dalam program teknologi kejuruteraan kimia. Kini, UniKL MySet telah menawarkan pelbagai program dalam bidang teknologi kejuruteraan kimia di peringkat asasi, diploma, sarjana dan pasca siswaza. Dengan pengalaman UniKL MySet hampir 20 tahun melahirkan ramai graduan berjaya dalam bidang ini. Pada tahun 2021 ini, kami telah melakukan penjenamaan semula program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia atau Diploma in Chemical Engineering Technology DSET mengikut keperluan terkini industri dan juga memenuhi aspirasi negara dan global. Yang menariknya dalam program DSET ini adalah program diploma pertama dalam bidang teknologi kejuruteraan di Malaysia yang hanya mengambil masa 2 tahun di kampus dan semasa 6 bulan terakhir, siswa-siswi program ini akan ditempatkan di industri untuk memperkukuhkan lagi kemahiran teknikal mereka selari dengan moto UniKL where knowledge is applied. Program ini telah digubal selepas kajian khas kami bersama pakar dari industri, akademik dan juga alumni. Hasil kajian ini telah membawa kepada pengenalan
4 jenis pengkhususan program pemacu industri bagi memenuhi keperluan berbeza bakal siswa-siswi ini. Antara 4 pengkhususan pemaju industri yang dilengkapkan dalam program ini adalah pertama, Sustainable Process Engineering, yang kedua Biotechnology and Bioengineering, yang ketiga Advanced Material, dan yang keempat Environmental Engineering, Technology and Sustainability. Kepelbagaian pengkhususan ini dipilih untuk berdasarkan keperluan negara dan global, bukan sahaja pada masa kini tetapi untuk jangka masa akan datang. Ini menyediakan peluang kerjaya yang terbentang luas bagi graduan dan akan terus relevan untuk generasi industri yang berikutnya. Bagi memastikan graduan di set ini bukan sahaja mahir daripada segi akademik dan teknikal, mereka juga akan bergraduasi dengan 2 sijil profesional yang terkini, iaitu Smart 3D Modeling Software dan juga Ergonomic Trained Person ETP. Dan yang paling penting, tanpa sebarang kos tambahan. Sijil profesional ini akan dirangkum di dalam subjek-subjek yang bakal dipelajari. Harapan kami ini akan memperkasakan lagi nilai kebolehpasaran graduan kami. Bagi graduan yang berminat untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana muda, anda boleh menyambung di mana-mana institusi pengajian tinggi di Malaysia dan juga luar negara. Malah, jika anda menyambung di UniKL MySet, anda hanya memerlukan 2,5 tahun sahaja lagi bagi menamatkan pengajian sarjana muda dalam teknologi kejuruteraan kimia yang diiktiraf oleh Lembaga Juruteraan Malaysia BEM di bawah Majlis Akreditasi Teknologi Kejuruteraan ITEC. Last but not least, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ribuan penghargaan kepada yang berbahagia Presiden UniKL Datuk Dr. Rozia yang telah sudi hadir walaupun dengan jadualnya yang padat. Terima kasih juga kepada semua yang mengikuti majlis pada malam ini. Harapan agar majlis ini hadirin dapat mengenal UniKL MySet, khususnya program DSET yang ditawarkan. Perhargaan juga kepada Kerajaan Negeri Melaka yang sudi untuk bersiaran bersama kami juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali majlis kepada Dr. Razali. Terima kasih Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Ruzaina untuk pengenalan dan penerangan yang diberikan tadi. Untuk pengetahuan semua, syarat kemasukan program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia ini adalah melalui kelulusan SPM dengan sekurang-kurangnya kredit grade C dalam subjek matematik, 1 subjek sains atau teknikal dan tambahan 1 subjek lain. Di samping itu, para lepasan sijil yang diiktiraf dalam bidang kejuruteraan, teknologi kejuruteraan, teknikal atau Sijil Kemahiran Malaysia tahap 3 adalah layak untuk mengikuti pengajian ini. Hadirin sekalian, tanpa berlengah lagi, tiba kita ke kemuncak majlis pada malam ini, iaitu pelancaran program ini. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Datuk Dr. Rozia Omar, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Kuala Lumpur untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya melancarkan penjendamaan semula program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia UniKL MySet. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Dr. Muhammad Razali Anwar. Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Ruzaina Ali, Dekan Universiti Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology, Ahli Pengurusan Tertinggi Universiti Kuala Lumpur, para pengetua, guru-guru, kaunselor, ibu bapa dan anak-anak, bakal mahasiswi UniKL MySet, warga kerja, alumni dan mahasiswa UniKL, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya saya dapat menghadiri majlis pelancaran penjenamaan semula program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia Universiti Kuala Lumpur
Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology, UniKL MySet secara maya pada malam ini. Saya bersyukur dapat dengan peluang ini untuk bertemu dengan semua buat pertama kalinya sebagai Presiden CEO UniKL dalam majlis yang dianjurkan oleh UniKL MySet yang terletak di negeri Melaka. Walaupun kita masih belum boleh merentas daerah dan merentas negeri buat masa kini, namun kemudahan teknologi membolehkan kita untuk terus berjumpa secara maya, tidak kira di mana jua kita berada. Saya juga dimaklumkan bahawa majlis ini turut disertai oleh pengetua dan guru-guru kaunselor sebagai jemputan khas, ibu bapa, wakil industri, wakil alumni UniKL MySet yang sentiasa menjadi kebanggaan kami. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada semua yang hadir pada malam ini. Harapan saya sebagai seorang presiden yang baru agar sokongan dan jalingan kerjasama yang ada di antara UniKL dan semua pihak yang hadir pada malam ini akan berterusan dan berkekalan. Saya juga ingin menyatakan hasrat saya pada malam ini untuk merapatkan lagi hubungan MySet UniKL dengan Kerajaan Negeri Melaka. Hadirin yang saya hormati sekalian, semenjak penubuhan pada 20 Ogos 2002, UniKL merupakan pelopor dalam bidang pendidikan dan latihan berteknologi tinggi vocational. Sebagai institusi pengajian tinggi teknikal, UniKL melengkapkan siswa-siswinya dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran teknologi yang terkini di samping kemahiran keusahawanan. Ditambah pula dengan kemahiran sosial dan jati diri yang kuat, graduan yang lahir dari UniKL mampu membina kerjaya di dalam negara dan juga di luar negara untuk memenuhi keperluan-keperluan industri semasa untuk masa depan negara kita yang dicintai. Bagi yang memilih laluan keusahawanan, juga mereka telah dilengkapkan dengan pengetahuan dan selok-elok dunia perniagaan. Kita berdoa agar graduan-graduan UniKL dari MySet akan menjadi tokoh-tokoh usahawan yang berjaya di negara kita nanti. Saya yakin bahawa dua orang alumni yang ada bersama kita pada majlis malam ini akan dapat menceritakan dan berkongsi pengalaman mereka sewaktu menjadi mahasiswa UniKL MySet bersama para hadirin sekalian. Saya ingin mengambil peluang ini untuk berkongsi bahawa UniKL MySet mempunyai jaringan yang aktif bersama industri, bukan saja industri tempatan, malahan industri antarabangsa. Pada khemahnya, saya sebagai Presiden baru ingin mengatakan di sini bahawa ketika ini saya akan memperkukuhkan lagi segala jaringan-jaringan network yang ada untuk UniKL dan juga jaringan-jaringan akademik dan industri untuk memperkukuhkan lagi reputasi yang sedia ada untuk kita menjadi sebuah universiti yang dibanggakan. Sebagai contoh, antara kolaborasi UniKL MySet ialah UniKL MySet dan Takex company Jepun yang telah menghasilkan Takex Clean, iaitu pencuci sanitasi tangan bergrade makanan yang pertama di dunia. Saya dimaklumkan juga UniKL MySet juga mempunyai rangkaian produk kecantikan wajah yang telah dikomersialkan dengan jenama Uniseri. Produk Uniseri ini merupakan hasil penyelidikan oleh pakar UniKL MySet sendiri yang menggunakan bunga telang sebagai salah satu bahan asasnya. InsyaAllah, saya percaya lebih banyak lagi jaringan kerjasama dan penyelidikan di peringkat tempatan, regional dan global yang akan dapat dijalankan oleh UniKL MySet di masa akan datang. Hadirin sekalian, menyentuh tentang bidang teknologi kejuruteraan kimia pula. Tenaga mahir dalam bidang ini amat diperlukan oleh negara buat masa kini dan juga masa depan. Contohnya, pandemik COVID-19 menyaksikan kepentingan bidang bioteknologi dan biokejuruteraan seperti yang ditawarkan dalam program
Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia yang akan dilancarkan pada malam ini. Selain daripada itu, penawan program ini juga adalah mengambil kira keperluan negara bagi menelusuri dasar-dasar seperti dasar kebangsaan mengenai revolusi industri 4.0, dasar sains, teknologi dan inovasi negara, Plan Induk Teknologi Hijau 2017 hingga 2030 serta pemacu sosioekonomik pasca pandemik. Di peringkat global pula, program ini juga seiring dengan the United Nations Sustainable Development Goals yang mementingkan kriteria seperti quality education, affordable and clean energy, dan industri innovation dan infrastructure. Justru, inisiatif penjenamaan semula program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia oleh MySet yang dilancarkan hari ini adalah merupakan satu pencapaian yang penting dan diharapkan mendapat sambutan daripada rakyat di negara ini. Lebih membanggakan apabila program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia ini menjadi program diploma pertama dalam bidang teknologi kejuruteraan di Malaysia yang hanya mengambil masa hanya 2 tahun untuk para mahasiswa berada di kampus, diikuti dengan penempatan di industri selama 6 bulan. Ucapan tahniah saya ucapkan kepada UniKL MySet atas daya usaha yang cukup bermakna untuk merealisasikan program ini. Saya amat berbangga dengan tenaga-tenaga yang berada di UniKL yang mempunyai cita dan misi yang besar untuk negara. Harapan saya program ini dapat melahirkan generasi muda yang berkepakaran dan berkemahiran dalam bidang teknologi kejuruteraan kimia sebagai pemaju utama perindustrian dan pembangunan Malaysia. Jika Malaysia ingin menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi, ini adalah satu bidang yang amat penting untuk kita memusatkan tenaga supaya generasi muda di Malaysia adalah generasi yang mempunyai daya pemikiran yang tinggi dalam bidang teknologi. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan penjenamaan semula program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia Universiti Kuala Lumpur, Malaysia Institute of Chemical and Bioengineering Technology. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Datuk Dr. Rozia atas ucapan pelancaran itu tadi. Dengan berakhirnya ucapan pelancaran itu tadi, maka rasmilah sudah pelancaran penjenamaan semula program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia. Sebagai simbolik pelancaran, marilah kita sama-sama menyaksikan video rasmi pelancaran bagi program ini. Mari kita saksikan. Itu tadi video rasmi pelancaran Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia. Saya yakin selepas menyaksikan video itu tadi, anda pastinya teruja untuk menantikan agenda yang seterusnya. Namun sebelum itu, sebagai tanda kenang-kenangan, agenda pada malam ini diteruskan dengan sesi fotografi bersama tetamu kehormat.
Dengan ini saya menyerahkan kepada rakan saya, Saudara Ashraf. Dipersilakan. Okey, terima kasih Saudara Ashraf. Dengan ini kita akan memasuki bahagian kedua majlis kita pada malam ini. Sebelum itu, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kehormat kita pada majlis malam ini, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Rozia Omar, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Kuala Lumpur, di atas kesudian beliau melapangkan masa bersama-sama kita pada malam ini. Dan seterusnya menyerikan majlis yang cukup bermakna khususnya buat warga UniKL MySat. Dengan ini, sekian sahaja daripada saya. Saya menyerahkan majlis kepada Puan Farah Wahidah Ahmad Hamidi selaku moderator bagi acara berikutnya. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih Dr. Razali. Tadi kita dah saksikan majlis pelancaran yang nampak begitu menarik sekali untuk pelancaran program penjenamaan semula Diploma in Chemical Engineering Technology. Baiklah, sekarang ni untuk slot saya lebih santai insyaAllah. Okay, sebelum tu saya nak alu-alukan kehadiran para pengetua, guru-guru, kaunselor, ibu bapa dan semua yang masih lagi berada bersama kami di dalam program pada malam ini. Okay, terima kasih kerana meluangkan masa anda. Dan untuk makluman, kita sekarang berada di dalam program Chit Chat Alumni di mana kami menjemput 2 orang alumni program diploma untuk berkongsi pengalaman mereka semasa masih menuntut di UniKL MySat dahulu. Okey, izinkan saya memperkenalkan 2 orang yang saya kira Iron Lady ni, iaitu Siti Nur Syafiqah Malik yang merupakan alumni program Diploma in Chemical Engineering Technology Bioprocess, dan juga seorang lagi Shalini Tayaparan yang merupakan alumni program Diploma in Chemical Engineering Technology Process. Dan Cik Shalini juga merupakan ahli Board of Studies bagi program di CET. So welcome and thank you for having your time to join us during this alumni chit chat session. Okey, tapi sebelum kita bermula, saya ingin jemput kita semua untuk saksikan terlebih dahulu satu video yang kami telah sediakan, okey, daripada alumni lain, okey, untuk program Diploma Chemical Engineering Technology. So jom sama-sama kita saksikan. Hey guys, my name is Pranay Gunalan. So basically I graduated at UniKL MySat on the year 2017, majoring in process, plus diploma in chemical engineering technologies in process. Hey, Assalamualaikum. My name is Nur Rabiatul Adawiyah and I am alumni of UniKL MySat in 2019. Hi and Assalamualaikum everyone. I'm Najiha and my major when I was in diploma is food. I graduated in 2020. Hi everyone, my name is Ehsan bin Idris Chin. I graduated at UniKL MySat in year 2015 with a diploma in chemical engineering technology, majoring in process.
currently I'm working in Ideal Quality Sdn Bhd, which is also known as COSAN, and which I'm now specializing in both environmental and also the process part of the STEM, where I'm focusing on the chlorine, scrubber and all. And I'm currently working as manufacturing technician at Intel Kulim. Currently, I'm pursuing my degree here in UniKL MySet in the same major. Working as a food technologist or specialist in Thüringen, Germany. congratulate on the new rebranding of the programs. I would like to congratulate UniKL MySet for the rebrand course, which is Diploma Chemical Engineering Technology. Congratulations to the new program for its rebranding and all new improved contents. Congratulate to all new junior students who are coming to UniKL MySet in a simple manner. Please make it a memorable one. You guys will definitely enjoy UniKL MySet. And for all new students, welcome to UniKL MySet, and I wish you all the best. And always remember, UniKL, where knowledge is applied. I would like to congratulate you for enrolling in this program, and I wish you all the best and good luck in your studies. And to the new intakes and students, I would like to wish you guys a successful and wonderful journey in your undergraduate studies and to have fun. Take care and goodbye. Okay, looks interesting kan? Adakah adik-adik mahu menjadi seperti abang dan kakak itu? Okay, so kalau mahu jadi seperti mereka, apa kata join program Diploma in Chemical Engineering Technology kami? InsyaAllah, okay, anda akan berpeluang menjadi seperti mereka juga nanti. Okay, alright, so jom kita bersembang dengan dua orang alumni kita tadi. Cik Nur Syafiqah dan juga Cik Shalini. Okay. Assalamualaikum, apa khabar Syafiqah, Shalini? Dah lama kita tak jumpa ni. Ya, betul. Betul. Dah lama dah tak jumpa dah. Okey, nampak dah wajah Syafiqah. Wah, rindulah ni anak murid saya ni. Okey, so boleh tak nak jemput perkenalkan diri? Orang kata kau tak kenal tak cinta kan? So nak minta Syafiqah, Syafiqah kenalkan diri dahulu. Alright, okay. Nama saya Siti Nur Syafiqah binti Malik. Sekarang ni saya bekerja di Berjaya Eco Services Sdn Bhd, subsidiary company of Biotech Corp, Berjaya Corporation. Sekarang position saya sebagai assistant manager kat sana. Saya graduate diploma dekat UniKL MySet pada tahun 2009 dan saya sambung degree dan graduate pada tahun 2012. Maksudnya diploma dan degree kedua-dua di UniKL MySet Ya, betul. Sayang UniKL MySet ni. Yalah. Okay, kita dengar sedikit daripada Shalini pula. Okay, selamat petang madam. First, thank you sebab terima kasih sebab menjemput saya sebagai salah satu ahli panel. Okay, nama saya Shalini, anak Berpataya Paren. Saya sekarang bekerja sebagai resin plant and chemist engineer di Surfactant Asia Pacific Sdn Bhd, subgroup of Surfactant Germany, mana kita punya HQ adalah di Germany. And saya graduate diploma in chemical engineering technology process in 2012. And bachelor, saya sambung degree, graduate bachelor in 2015. I see. Okay, so dua bidang yang sangat menarik ni dan dua company yang berbeza. Okay, alright, thank you. Okay, so kita nak mulakan sesi kita malam ni. Shalini, nak tanya Shalini dulu. Actually, apa yang buatkan Shalini untuk pilih untuk menyambung pengajian di UniKL MySet ni? I believe mesti directly selepas SPM lah kan? Ya, saya join lepas directly SPM. Okay, dia punya step dia. First, saya apply untuk semua universiti yang saya nak lepas saya dapat SPM result. And saya ni ex-MRSM student. I see. Okay. So, bila saya hampir mendaftarkan diri saya untuk farmasi study, saya dapat surat tawaran daripada UniKL MySet.
So mana dia punya khusus dia adalah kimia. So since saya minat dengan field of kimia, so saya pilih UniKL, and sebelum saya nak mendaftarkan diri, saya datang ke UniKL MySet, and saya jumpa semua orang marketing, and mereka bagi penerangan kepada saya apa fasiliti yang ada di sana, apa yang kita akan dapat belajar, mana ikut tema UniKL is the place where the knowledge is applied. So by looking at that, bila kita tengok macam tu, so saya pilih untuk daftarkan diri saya di UniKL MySet, di mana saya terus sambung saya punya degree pun dekat situ sebab saya tak nak lepaskan MySet. Dah jatuh cinta dengan MySet lah nampaknya masa tu ya. Iya. Alright, okay. Baiklah, sebelum tu saya juga nak beritahu para penonton, jika anda mempunyai sebarang soalan, tak kira lah mengenai program atau anda mempunyai sebarang soalan kepada alumni kami juga, anda boleh drop komen ataupun soalan anda di ruangan chat, okay, di Facebook, di mana di Facebook yang anda lawati, okay, dan insyaAllah kami akan cuba menjawab sama ada melalui sesi ini ataupun kita akan jawab selepas sesi. Okay, so kita nak balik kepada Syafiqah pula. Syafiqah ambil program Bioprocess Engineering Technology. Okay, boleh tak nak minta Syafiqah ceritakan sikit Bioprocess ni sebenarnya program apa? Sebab ada setengah orang yang dia ingat bila kita sebut Bioprocess ni, dia ingat belajar biologi, macam biologi kat sekolah. Betul ke? Alright, okay. Terima kasih Madam Farah atas soalan tersebut. Jika ditanya sama ada bidang pengajian dalam bioproses ini sama atau tak, my personal punya ni saya boleh kata yalah, kerana ianya saling berkaitan throughout the process untuk menghasilkan sesuatu. First of all, kita kena tahulah hubung kait antara biologi dan bioproses dengan memahami definisi apa itu biologi dan apa itu bioproses. Kita tahu biologi ini adalah satu kajian saintifik mengenai sesuatu kehidupan yang macam mengkaji struktur, fungsi, pertumbuhan dan evolusi benda hidup. So dengan subjek biologi, pertamanya kita akan belajar tentang pengkelasan, fungsi cara hidup dan sebab kenapa spesies itu wujud. Manakala bioproses pula adalah satu bidang yang melibatkan proses tertentu di mana kita menggunakan sel hidup lengkap ataupun komponennya, bermula dari proses kajian, preparation, production, and then purification untuk mendapatkan desired product ataupun kita boleh panggil sebagai bioproduct development. Sebagai contoh lah yang terdekat pada zaman pandemik yang berlaku sekarang ni, macam penghasilan vaksin, ia memerlukan beberapa kajian dan memerlukan biology knowledge yang knowledge biologi tu yang mendalam, bermula daripada selection of virus yang mana sesuai untuk badan manusia, dan ini kita boleh katakan sebagai satu proses kajian. Dengan memahami konsep tersebut, barulah kita akan ke proses seterusnya, iaitu preparation dan production, dan ini yang kita boleh namakan sebagai bioproses. Sebenarnya ia memang berhubung kaitlah antara satu sama lain. Subjek biologi adalah satu kesinambungan untuk menuju ke proses yang seterusnya. Sebenarnya banyak lagi yang boleh kita pelajari, tapi ini cuma overview lah daripada saya. Okey, so itu adalah sedikit penerangan daripada alumni kita, okey, mengenai program bioproses ni. Actually memang bioproses ni bidang dan application dia agak meluas juga, okey.
kita bertumpu kepada development, development of products. Juga macam chemical, tapi dia adalah cabang kepada chemical engineering, tapi kita menumpukan kepada development untuk natural things. Okay. Alright. So, okay. Next question. Ada yang kita nak tahu ni. Sebabnya agak berlega di media sosial, media massa yang mengatakan program chemical engineering ni susah sangat-sangat. Even they are saying that it is the second hardest course in the world. Sampai macam tu sekali orang cakap susahnya. So Shalini, is that true? Betul ke? Susah sangat ni? Tricky question. Sebenarnya depend pada kita punya minat, madam. Sebab kita belajar kimia teknologi ni bukan kita belajar pasal chemistry macam Kak Syafiqah bagi tahu. Kita belajar dia bioproses, tapi kita bukan belajar biologi. Kita belajar proses untuk memproseskan kimia tu, related dengan tu. So kita akan belajar di semua teknologi term and also all the scientific term also. So dia ada balance dengan teori dengan praktikal sekali. So sesiapa yang akan dapat kuasai teori, dia akan lagi suka untuk subjek teori itu, dia boleh kuasai itu. Siapa yang suka handle practical tu, dia akan fahamkan teori, dia akan aplikasikan benda tu. So bila untuk masa saya belajar, kita punya subjek, kita punya course ada balance. Dia untuk hands-on practical dengan teori dia. So bagi saya mudah untuk saya fahami and mudah untuk saya score. Dengan guideline sokongan yang diberi oleh para lecturer daripada Unicat Mindset. So sebenarnya ia tak adalah susah sangat. Dan satu lagi program kita adalah program Chemical Engineering Technology kan. So kita ada 60% hands-on, okay, dan 40% teori. So so dia akan lebih memudahkan kan student untuk score dan lebih memahami lagi setiap topik yang dipelajari tu. So actually itu sangat patutlah. Okay, next Syafiqah. Syafiqah, UniKL ni sebab tadi kita cakap pasal hands-on kan. So soalan kita dalam ni hands-on lah. So UniKL ni memang dikenali sebagai hands-on university. Dan juga apa sebenarnya yang menyebabkan hands-on ni yang akan membantu students apabila mereka masuk ke alam pekerjaan nanti? Okay, macam Merifara kata hands-on sebanyak 60 and selebihnya adalah teori. Kita pun tahu konsep hands-on itu sendiri membuatkan pelajar boleh lebih berdaya saing, and then kita sedia maklum dengan era sekarang yang lebih mencabar, begitu ramai pelajar yang graduate setiap tahun, dan apa yang buatkan kita berbeza dengan yang lain adalah hands-on itu sendiri. Sebab itu bagi saya konsep hands-on tu sangat penting. Dia boleh membuatkan graduan UniKL lebih yakin dengan diri mereka sendiri dan senang untuk menyesuaikan diri dengan cabaran yang sekarang ni. So memang tak dapat dinafikan graduan yang ada hands-on skill ni lebih memenuhi permintaan, yang boleh memenuhi permintaan industri. Contohnya saya bagi contoh paling dekat lah, based on my experience, saya pernah berada dalam 4 field yang berbeza sepanjang saya bekerja 10 tahun ni. Saya dalam industri oil and gas, tapi different field, di mana saya start dengan downstream and then saya jump kepada midstream iaitu chemical industry, and then saya jump to upstream industry iaitu instrument industry, yang mana sekarang saya bekerja ni dengan schedule waste industry. Kalau kita boleh lihatlah daripada perjalanan career saya tu, saya masih di dalam industri yang sama tapi different field yang berbeza. Memang memerlukan kemahiran teknikal yang berbeza. Setahu saya lah, sepanjang saya bekerja sampai sekarang, most majikan yang saya jumpa lah, normally nak yang fast learner and less dependent on them. Even saya sendirilah, saya starting bekerja sebagai business development, tapi
business development tapi dalam bidang oil and gas. So saya kena masuk logi untuk tahu detail punya plant process. Tapi apa-apa pun majikan tetaplah bagi peluang pada fresh grad untuk gain knowledge dan dengan kelebihan hands-on yang kita ada pada kita tu adalah satu selling point untuk dapatkan peluang pekerjaan dengan cepat. Untuk saya, kelebihan hands-on ni, it makes me easier to adapt with mana-mana industri. Ibarat campak mana-mana pun boleh survive. Saya setuju. So kalau macam tu, ini saya ingatkan juga sebenarnya walaupun daripada yang baik kerja di dalam bidang yang bio related saja, tapi boleh juga ke bidang ke oil and gas juga contohnya kan. So oil and gas ni actually memang jadi buruan dan idaman kebanyakan graduan kan. So bioproses pun boleh juga masuk. So there's no problem. Saya rasa disebabkan oleh subjek yang student pelajari daripada semester pertama, subjek engineering kan. So itu sangat membantu, alhamdulillah. Okay, so sekarang ni kita akan break. Okay, kita akan break sebentar sebab kita ada satu lagi video daripada alumni, maybe daripada your batch atau mungkin daripada your juniors. Okay, so kita akan saksikan video tu sekarang. Hello everyone, my name is Romaric Romanus. I graduated from Unical Mindset back in 2016 with a diploma in Chemical Engineering Technology majoring in environment. Hi everyone, I'm Dalila, graduated in Diploma of Chemical Engineering Technology in Polymer in 2016. Hi, I'm Norizatu Shahira. I'm graduated in Chemical Engineering Technology majoring in Process. Hello, Assalamualaikum. My name is Azizil Azim bin Mazlai. Words cannot be explained on how much I'm proud to be an alumni of UniKL Mindset. Hi everyone, my name is Tefi Prasad Mognasunta. I graduated at UniKL Mindset in the year of 2010 with diploma in Chemical Engineering Technology, specialized in process. Currently working as an instrument engineer at Transwater API Sdn Bhd. I am currently working as chemist in glove manufacturing industry. Currently, I'm working as engineer in the latex manufacturing in Kamunteng. Currently working at Jabatan Kesihatan Negeri Perak as a pembantu penyelidik. And currently, I'm pursuing my PhD in Kyoto Institute of Technology, Japan, specializing in materials chemistry. I would like to take this chance to congratulate Unical Mindset for its rebrand and refresh diploma program with all its new and improved contents. Congratulate UniKL for this new diploma program. Congratulations to the UniKL Mindset for the new program, refresh rebrand. Congratulations to UniKL Mindset for this wonderful new program. So I would like to wish UniKL Mindset to rebrand and rebring the program of Diploma in Chemical Engineering Technology. For all the new students, I wish you all the very best of luck in your study journey. For all my future juniors, let UniKL become a part of your journey to success and enjoy creating sweet and good memory right here in UniKL. For all new students, I would like to wish a good luck for your new journey in the study. You should be proud and confident because you have chosen one of the best universities in Malaysia. So I wish the students out there to enroll in this program and get the benefit as how I did and how I achieved in my life. All the very best. Thank you very much. Okey, daripada video tadi kita boleh saksikan banyak bidang yang diceburi oleh alumni kita. Okey, ada yang ke oil and gas industry, ada yang menyambung, even ada yang menyambung pengajian macam Tefi yang menyambung pengajian di peringkat PhD di Japan. Okey, ada juga yang bekerja di dalam bidang kerajaan juga kan, di sektor awam maksud saya. Alright, so nak sambung kepada Shalini. Shalini ini adalah selaku kita punya boss, okey, boss ataupun board of studies, okey, in program this new program di CET, dan saya nak minta pendapat daripada Shalini. Macam mana program Diploma in Chemical Engineering Technology ini boleh melahirkan graduan yang memenuhi kehendak industri? Okey. Semasa kita rebrandkan diploma di CET ni, kita ada perbincangan, kita memenuhkan syarat and also memenuhkan kehendak negara dalam especially industri
in terms of Industry 4.0 and sustainable environmental industry, and also some safety and safety concern, and also some other professional certification. So bila kita join dengan DCET yang perbaruhan ni, kita dapat capai semua target, semua kehendak industri sekarang. Contoh Industri 4.0, and kita tahu Unicad MySaid ni terkenal untuk melahirkan ataupun untuk mewujudkan student ataupun student yang akan berminat ataupun akan berjaya dalam bidang environmental. Kita akan memproseskan semula arahan semula jadi, kita akan in terms of environmental, bio recycling, dan kita punya nama memang produk kita terkenal di mata dunia also dengan ini. So since kita ada ability untuk produce students and also produce such things, so kita punya course ni, program ni akan dapat mewujudkan student yang pakar ataupun yang akan memenuhi kehendak syarikat ataupun industri sekarang. Sebab kita tahu recently also saya mewakili syarikat saya join webinar yang organised by SIRIM, yang mana kerajaan kita fully sponsoring all the industry sekarang, SIRIM and also MIDA, untuk menukarkan ataupun mewujudkan industri ini kepada 4.0 and also to be sustainable. So dia akan memanggil semua industri untuk join di punya aktiviti program ini untuk menukar kepada sustainable industry, from normal industry to be sustainable. So kami pun telah registerkan syarikat saya untuk ini. So di mana bila student kita ada program kita ni ada hands-on activity and kita ada subjek yang bertujuan untuk Industri 4.0 and sustainable environment ni, kita akan dapat fahami bila kita masuk industri. So kita punya idea ni, kita punya knowledge ni kita boleh share dengan industri yang mana diorang akan sentiasa mengharapkan fresh idea and innovative idea from all the students in order for them to sustain in the good environmental. So sebab tu saya rasa program ni memang akan mewujudkan student pelajar yang akan memenuhi kehendak industri sekarang. I see. Okay. So maksudnya dalam kata ringkasnya kita boleh katakan yang graduan ni walaupun sebelum tamat pembelajaran mereka dah bekerja ataupun berhubung rapat dengan industri kan? Jadi mereka dah kenal industri sebelum mereka graduate ataupun sebelum mereka ke latihan industri lagi. So that is very good. Okay, so saya rasa kita akan lahirkan satu kumpulan graduan yang matang dalam bekerja nanti. Okay, Syafiqah, selaku graduan bioproses ni, sebab tu kita dah cerita sikit tapi nak minta Syafiqah cerita lagi. Kalau graduan bioproses ni memang akan kerja dalam bio-related industry ke, akan kerja dekat pharmaceutical industry saja ke contohnya, ataupun ke mana mereka boleh pergi sebenarnya? Mic. Syafiqah, muted. Alright, okay. Alright, bagi pendapat saya, ianya taklah tertumpu untuk satu industri saja. Bagi saya, bioproses adalah satu bidang yang besar dan banyak potensi terutamanya untuk bioindustri. Kalau back to our previous question tadi pasal hands-on and all that, pelajar memang telah didedahkan dengan skill-skill teknikal dari awal lagi. Ini adalah satu kelebihan untuk pelajar UniKL MySaid. Apabila bercakap mengenai peluang pekerjaan, tak semestinya tertumpu pada bidang bioproses je. Contohnya macam saya cerita tadi, saya dan ada few kawan-kawan saya yang bidang yang larilah daripada apa yang dia belajar. Apabila
macam saya lah, saya beri contoh yang dekat lah, senang. Macam saya apabila melibatkan industri oil and gas, contohnya lah, saya perlu present pada klien dan customer saya mengenai produk yang di mana memerlukan technical knowledge yang sangat tinggi. Sebab kebanyakan klien yang saya jumpa, diorang punya technical, diorang adalah technical specialist, di mana saya perlu tahu setiap proses dengan detail. Contohnya macam saya lah, before ni saya bekerja dalam instrumen punya industri tapi fokus on oil and gas. Jadi saya perlu tahu platform macam car offshore tu, platform tu menghasilkan produk apa, crude ke, gas ke. Sebab kalau tersalah offer barang, habislah, tak pasal-pasal platform tu kena shutdown. Sebab kita tersalah offer produk. Jadi siapa nak tanggung? Sebab kos untuk oil and gas sangat tinggi compare to other industry. Bila adanya kemahiran teknikal ni sebenarnya ia memudahkan graduan menyesuaikan diri dalam apa jua bidang. Bagi saya pada waktu sekarang, graduan tak boleh lah nak memilih pekerjaan yang mereka idamkan. Just grab whatever opportunity yang you ada dan ia boleh jadi satu kekuatan dan batu loncatan pada kejayaan itu sendiri. Yang penting, disiplin, attitude dan keep gain knowledge. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, yang paling penting adalah attitude tu sendiri kan? Positive attitude. Yes, betul. Attitude sangat penting. Betul. Okey, Syafiqah, ada satu soalan ni daripada penonton kita, Faizal Azrin namanya. Hai Faizal, sedang menonton ni. Segi bakat student ni. So dia kata, soalan ni saya baca direct je ni. Selalu seseorang nak masuk industri oil and gas ni sebab gaji tinggi, lagi-lagi dalam sektor upstream dekat offshore tu. So sebab gaji kan selalunya ni. Okey, so soalan saya, kalau nak masuk industri oil and gas perlu ada minat tak? Macam mana kita nak tahu minat kita terhadap industri oil and gas tu ada? Macam mana ni? Shalini pun boleh tambah juga ni. Hai. Untuk nak masuk oil and gas ni sebenarnya kalau based on saya punya experience, based on laki sebenarnya, saya jobless after saya balik daripada Korea. Dulu saya internship, degree saya internship 2 bulan dengan Malaysian Biotech Corp. And then masa tu ada interview untuk hantar ke Korea lah untuk another 2 months punya internship. So I'm lucky, alhamdulillah saya dapat dihantar ke Korea untuk belajar lebih mendalam pasal fermentation punya R&D. So saya balik jobless and then saya cari kerja and then saya dapat satu offer sebagai process engineer. Tapi saya tak pasti kenapa saya menolak position tu. Tapi semasa tu saya tak dapat lagi kerja lain. And suddenly saya dapat offer sebagai business development dekat Terengganu, Kemaman. And then I pun masa tu dah I tak berjadi, I tak boleh nak pilih Kejaya. So I have to go sebab kawan-kawan I semua dah kerja, I belum kerja. So then I pergi. So rupa-rupanya I pun taklah tahu sangat, rupanya company saya tu yang saya dapat kerja tu is really as one of the vendor to Petronas, which relate to oil and gas lah. So dari sanalah mula-mula saya tak minat betul, to be honest lah, dalam bidang oil and gas ni. Saya selalu fikir kenapalah saya tak dapat kerja dalam bidang apa yang saya belajar. Rupanya that one is the best for me. So I gain so many knowledge lah masa I bekerja sebab I kerap pergi masuk plant apa semua. Tapi apa-apa pun seperti yang saya cakap tadi itulah pada adik yang bakal nak masuk nanti tu, pertama yang saya akan cakap, janganlah pilih pekerjaan yang apa yang kita idamkan. Apa yang kita dapat tu sebenarnya adalah yang terbaik dan apa yang kita belajar sebenarnya masa kita belajar dulu adalah satu batu loncatan untuk kita menjadi yang lebih baik dalam career itulah. Okey tak? Menjawab soalan tak?
Ya, actually menjawab soalan. Yes, Shalini, Shalini nak tambah sikit tak? Minat tak minat ni? Minat tak minat. Sebenarnya kalau kita ikut keadaan sekarang, kalau kita nak tengok kita punya minat, kita dah dapat satu kerja. Ikut keadaan yang bercabar sekarang. Tapi kita boleh naikkan keminatan kita lepas kita dapat satu kerjaya. Contoh saya walaupun saya graduate diploma Bachelor Chemical Engineering, so orang akan biasanya orang akan tanya, oh, is a chemical engineer, so I should go to chemical engineer job. Tapi bila I punya first kerja untuk 5 tahun, saya ni quality engineer. So yes. So bila orang tanya, you belajar chemical engineering tapi kenapa you kerja sebagai quality engineer? I cakap, walaupun I kerja sebagai quality engineer, I kena ada knowledge untuk do analytical studies in the lab, di mana saya ada belajar knowledge tu daripada saya punya pengurusan saya juga. Walaupun saya tak masuk plant, masuk production, tapi saya still kena ada knowledge itu untuk saya fahami proses company itu untuk settlekan quality engineer, sebab quality itu one of the most crucial department in any company. So kalau saya cakap okay, baru barang tu boleh masuk. Kalau saya cakap no, barang tu tak boleh masuk. So it depends on, kita macam ada key role. So bila saya dapat apa yang walaupun bukan saya punya job scope, bukan apa yang saya belajar, tapi saya minat. Saya berminat, saya jadi auditor, saya pergi luar negara, saya pergi audit customer, supplier, and also saya jadi berminat untuk future lah, in 10 years time. My idea is to be ISO auditor, so integrated one. So in 10 years time. So bila kita, walaupun saya bukan kata tak minat, saya naik memupukkan punya minat lepas saya masuk kerja itu. So daripada situ, saya sekarang, of course daripada quality engineer, sekarang saya dah pindah saya punya kerjaya kepada resin plant and chemist engineer. Di mana tahu, this still involve quality juga. So maksudnya sekarang saya kena in charge of head of resin, proses pemasakan resin untuk jadikan semi produk untuk saya punya final product. And also saya kena jaga production juga. So knowledge yang saya ambil daripada first job akan saya bawa kepada second job juga. So bila kita start kerja, minat tu akan kita boleh dapatkan minat. You kena rajin, kita kena downgradekan kita, macam kita ni orang bodoh, kita tak tahu apa-apa. So betul, kita kena belajar daripada orang lama, kita ambil and then we show our skill, we show our confidence level. And penting is we need to have our soft skill also. Kita tahu ke mana kena cakap, macam mana dia punya tone, dengan siapa kena cakap macam mana, and grab all the opportunities. At this time, kita kena grab all the opportunities. Even the opportunities, walaupun orang tinggal, okay tak apalah, lepas grab, kita ingat gaji kita kena 5,000. No. You will have the bottleneck. From that, sabar, tahap kesabaran kena tinggi. So kita akan naik step by step, and then kita akan dapat. And after we gain all the experience, kita bolehlah cari kerja yang kita minat. Senang kita nak dapat. Yeah, betul. Betul, agreed. Sebenarnya kita start small, walaupun kita graduate dan kita ada degree, contohnya kita ada bachelor, kita masuk industri, tapi actually kita perlu lower down sikit kita punya pride tu dengan ada senior dekat dalam tu, walaupun dia orang tu dekat level technician ke level bekerja sebagai pekerja biasa, tapi mereka ada lebih banyak knowledge yang kadang-kadang kita tak dapat daripada textbook tu kan? Yes, betul. Tolong jangan demand gaji. Sama dengan apa yang kita belajar teori and kita apply dekat Unicare Mindset dalam praktikal. So bila kita pergi industri, walaupun apa yang kita apply praktikal akan apply sana juga, tapi skop dia besar, plan dia besar, so term dia besar. So kita kena tanya orang yang kita kena hormat and tanya pengalaman, kita ambil grab all the opportunity, all the pengalaman. Sebab kita generasi muda, so kalau kita sustain, kita at the end of the day, kita yang akan overtake, kita akan lead mereka. So kita kena downgradekan diri kita lah.
Exactly. Especially bila equipment breakdown. Saya rasa kadang-kadang tu engineer tak dapat solve pun. Kena panggil pakcik-pakcik yang lama-lama tu, technician. Lagi tahu kan. Dia tak panggil by book. Tapi kat mana masalah dia. Even dengan bunyi pun saya rasa dia selalunya macam tu lah. Dia bunyi dia orang tahu. Kat part mana yang problem tu. Betul. Alright, okay, thank you. Itu memang satu cerita yang sangat menarik lah. Okay, sangat tips yang sangat berguna. Saya harap adik-adik, bakal-bakal student yang sedang menonton ni ambil tips daripada kakak-kakak senior ni. Okay, the do's and don'ts. Alright, so tadi ada satu soalan, tapi soalan ni saya nak jawab. Ada yang tanya, pernah tak ada student yang tak ambil subjek biofizik kimia masuk ke MySet, maksudnya bukan daripada science stream. So jawapannya adalah ada dan boleh. Sebab apa? Pelajar di UniKL dan UniKL MySet ni sebenarnya kita dedahkan semula dengan subjek-subjek sebegini. Okay? So ramai juga yang daripada aliran selain daripada science streams yang berjaya kerana apa? Satu, kerana usaha dan kesungguhan. So mungkin mereka perlu bekerja sedikit keras sikit lah, work harder, okay, compared to science stream. Mereka juga boleh berjaya. Boleh. Sebabnya satu, lecturer kat UniKL MySet ni sangat friendly lah. Kita boleh lepak-lepak makan sama-sama je sebenarnya pun. So sama-sama itu boleh sulah-sulah soalan kan. Alright, okay. So alamak, macam tak puas sembang lah bila lah nak dapat jumpa face to face dan nak sampai end of the show dah. So next time maybe kita kena buat our own Zoom session lah untuk sembang and share experience ni. Okay? Walaupun saya dah lama mengajar ni kan, tapi pengalaman daripada industri ni tak sebanyak you all. So memang kita sangat perlukan dan kita sangat alu-alukan, okay, contribution ataupun alumni ni untuk educate ni masa untuk kami belajar daripada you all pula, okay, untuk dalam industri dan bidang-bidang yang berkaitan ni. Okay, so sebelum kita berakhir, saya nak minta sedikit pesanan daripada Syafiqah dan Shalini kepada adik-adik yang masih lagi mencari tempat untuk melanjutkan pengajian ni. Apa yang mereka sepatutnya buat, apa yang mereka patut fikirkan untuk memilih kos ni. Okay. So, siapa? Alright. Okay lah, saya dulu lah ya. Okay. For those yang masih mencari-cari lagi tempat untuk melanjutkan pengajian, saya sendiri adalah bekas graduate UniKL MySet. UniKL MySet is the right choice and the best place you can study, gain knowledge as much as you can, and deliver your skills to the industry. UniKL MySet have a best facilities so far to cater your needs. Please choose. UniKL MySet is for your brighter future. Thank you, Shalini. Okay, untuk adik-adik yang mencari tempat untuk sambung pelajaran, saya mencadangkan UniKL MySet sangat-sangat sebab the place where the knowledge is applied especially. So kerana UniKL MySet lah kami ada dijemput sebagai panel untuk menghadiri majlis malam ni, and UniKL MySet akan mengajar kita untuk jadi seorang yang yakin kepada diri sendiri, untuk seorang yang ada practical knowledge selain daripada theoretical knowledge, and seorang yang ada soft skill and communication skill untuk bekerja di alam industri. And kita juga ramai kawan saya yang kerja practical, join practical ke company itu sebab kita punya performance, company itu terus hire them as a employee, jadikan dia sebagai employee untuk company itu. So kita bukan sahaja memfokuskan untuk satu bidang, kita boleh mempecahkan diri kita untuk bidang-bidang lain macam oil and gas, quality engineering, resin plant, production. So walaupun namanya kejuruteraan kimia, tapi proses dia besar, bidang dia besar. Yes. So kita punya future ni dijamin, kejayaan kita dijamin oleh UniKL MySet. So saya
mengalu-alukan pelajar-pelajar baru, adik-adik baru-baru ni yang muda-muda lagi ni untuk join Unicare Mindset untuk sama-sama kita berjaya. Okey, insyaAllah. So itu kata-kata perangsang daripada kakak-kakak senior yang telah terbukti kejayaan mereka. So actually I want to congratulate to both of you. Tahniah di atas kejayaan anda berdua. Terharu tengok. Okey, dia mak-mak ni dah start macam gini lah. Dah start dah caci-caci, sorry. Saya rindu dengan anak-anak semua. Dah lama tak jumpa. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih kepada Syafiqah dan juga Syalini kan actually sudi luangkan masa walaupun you all bekerja siang tadi. So sempat juga kan malam ni lepas maghrib tadi dah standby untuk join kita semua. So thank you very much, really appreciate that. Okay, so only God can pay back to you. Okay, so insyaAllah semoga kita berjumpa lagi next time kalau dah habis pandemik ni nanti. Jemput datang ke kampus semula. Okay, so kita akan buat gathering insyaAllah macam yang kita plan hari tu kan. Okay, dan juga terima kasih kepada semua yang menonton kita pada malam ini, yang sentiasa yang setia menonton daripada awal tadi, daripada pukul 8 tadi yang sampai sekarang dah pukul 9 lebih dah. So thank you for spending your time with us untuk mendengar sharing daripada kami pada malam ini. Moga ia bermanfaat kepada anda semua, tak kira ibu bapa ataupun pelajar dan guru-guru semua. Okay, so sampai di sini saja sesi kami pada malam ini. Saya ingin ucapkan selamat maju jaya, stay safe, dan diharap anda juga jika anda ingin mendapatkan sebarang maklumat yang lebih lanjut mengenai program ini atau apa-apa je program yang terdapat di UniKL Mindset secara khususnya dan juga di program di UniKL, anda boleh follow official page dan juga IG UniKL, Universiti Kuala Lumpur, Universiti Kuala Lumpur Mindset atau Universiti Kuala Lumpur, atau anda juga boleh layari laman web kami iaitu www.uniklmindset.com.my. Okay, so sampai di sini saja. Assalamualaikum, selamat malam and stay safe.